يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. Sadaqallahul azim. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji, sama ada yang nyata atau yang tersembunyi, dan perbuatan dosa,
dan perbuatan menceroboh dengan tidak ada alasan yang benar. Dan diharamkannya kamu mempersekutukan sesuatu dengan Allah. Sedang Allah tidak menurunkan sebarang bukti yang membenarkannya. Dan diharamkannya kamu memperkatakan terhadap Allah sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya. Dan bagi tiap-tiap umat ada tempoh yang telah ditetapkan. Maka apabila datang tempohnya, tidak dapat mereka dikemudiankan walau sesaat pun. Dan tidak dapat pula mereka didahulukan. Wahai anak-anak Adam, jika datang kepada kamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang menceritakan kepada kamu ayat-ayat perintahku, maka sesiapa yang bertakwa dan memperbaiki amalnya, tidak ada kebimbangan dari berlakunya kejadian yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat perintah kami dan yang angkuh merasa dirinya lebih daripada mematuhinya, mereka lah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya. Maka tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang berdusta terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayatnya. Orang-orang itu akan mendapat bahagian mereka di dunia dari apa yang telah tersurat bagi mereka. Hingga apabila datang kepada mereka utusan-utusan kami, malaikat yang mengambil nyawa mereka, bertanyalah malaikat itu kepada mereka, manakah makhluk-makhluk dan benda-benda yang kamu sembah selain Allah? Mereka menjawab, semuanya itu telah hilang lenyap daripada kami. Dan mereka pula menjadi saksi terhadap diri mereka sendiri bahawa mereka adalah orang-orang yang ingkar. Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam neraka bersama-sama umat-umat yang terdahulu daripada kamu, dari jin dan manusia. Tiap-tiap satu umat yang masuk mengutuk akan saudaranya, golongannya sendiri. Hingga apabila mereka semua berhimpun di dalamnya, berkatalah golongan yang akhir mengenai golongan yang pertama di antara mereka, wahai Tuhan kami, mereka inilah yang telah menyesatkan kami. Oleh itu berikan kepada mereka azab seksa yang berlipat ganda dari azab mereka, dari azab neraka. Allah berfirman, kamu masing-masing disediakan azab seksa yang berlipat ganda, tetapi kamu tidak mengetahui. Dan berkatalah golongan pertama, ketua-ketua di antara mereka, kepada golongan yang akhir, pengikut-pengikutnya, jika demikian hukuman Tuhan, maka tidak ada bagi kamu sebarang kelebihan atas kami. Allah berfirman, oleh itu rasalah kamu azab seksa disebabkan apa yang kamu telah usahakan. Ayat yang ke-33 sehinggalah ayat yang ke-39. Suratul A'raf, surah yang ke-7. Pada juzuk yang ke-8. Menjelaskan dan menerangkan kepada kita hukum sebenar yang datang dari Allah. Bukanlah hukum yang dicipta oleh manusia dan disandarkan pada Allah. Bukanlah peraturan yang diciptakan dengan hawa nafsu, lalu mengatakan ia datang dari Allah. Maka Allah menjelaskan pada ayat-ayat yang kita baca sebenar-benarnya apakah hukum dan apakah perintah dan larangan Allah. Supaya mereka mengetahui Allah yang maha bijaksana memerintah. Allah yang maha bijaksana melarang. Bukannya perintah dan larangan yang dibina oleh hawa nafsu manusia lalu dijadikan peraturan agama. Lalu disandarkan pada Tuhan tanpa sebarang bukti, dalil dan keterangan. Maka Allah nak jelaskan bahawa bezanya larangan Allah dengan larangan manusia. Kan larangan manusia itu penuh dengan kebodohan dan penuh perkara yang tidak masuk akal. Dilarang sesuatu yang sebenarnya bermanfaat. Seperti melarang pakaian tertentu. Sebenarnya memberi manfaat. Seperti melarang makanan tertentu dalam budaya jahiliah. Sedangkan ia memberi manfaat. Maka Allah jelaskan di sini apa keutamaan dalam perintah dan larangan Allah. Di samping Allah mengingatkan seluruh manusia, kesudahan kita akan kembali pada Allah. Maka amaran keras kepada orang yang cuba mendustakan Allah
menolak perintah Allah, menyandarkan perintah Allah yang tidak sebenar, kita akan menghadap dan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan manusia akan ditempelak sebahagian mereka yang mendustakan para nabi dan para rasul. Tetapi yang mengikutinya, yang beriman, yang taat yang patuh kepadanya, merekalah orang yang berjaya. Tidak akan ada lagi rasa ketakutan dan kebimbangan. Manakala orang-orang yang menderhaka kepada Allah dan Rasul akan dikekalkan dalam neraka. Kemudian Allah menjelaskan bahawa dosa yang paling terbesar ialah mendustakan Allah. Mengada-ngadakan hukum hakam lalu disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ini akan diazab oleh Allah. Dan mereka ini akan menyaksikan kebatilan mereka. Pada hari pertama bila mereka dicabut nyawa oleh malaikat maut. Dan kemudian mereka akan dihumbangkan dalam neraka. Dan di antara pengikut dan di antara yang diikut, yang pemimpin, akan salah menyalah, melaknat antara satu sama lain di dalam neraka kelak. Saling tuding menuding atas sebab kesesatan mereka. Namun Allah menyatakan, sama ada kamu yang dipengaruhi atau kamu yang mempengaruhi, dua-dua akan diazab oleh Allah. Dan kami telah memberikan keterangan yang cukup. Maka tidak ada alasan untuk kamu berkata, kerana saya mengikut fulan bin fulan, kerana saya terpengaruh dengan fulan bin fulan, maka kesemua itu dan kesemua alasan itu tidak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka akan diazab dan digandakan azab mengikut pendustaan yang mereka lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul yang diutuskan oleh Allah. Ini secara sinopsis ayat-ayat yang kita bacakan. Baik, kita lihat apa yang Allah sebut pada ayat yang ke-33. Tentang asas-asas perkara yang diharamkan kepada manusia. Asas-asas ini yang terkandung pada ayat yang ke-33, iaitu ada 5 perkara yang menjadi asas pengharaman dan larangan. Apa kata Allah? Qul, katakanlah wahai Muhammad, kepada semua manusia ini, khususnya jahiliyah yang mereka-reka hukum, innama, bahawasanya, harrama Rabbi, Tuhanku, dialah yang berhak mengharamkan dan dia telah mengharamkan al-fawahisha, iaitu perkara-perkara yang keji. Ma zahara minha, sama ada yang zahir ataupun secara tersembunyi. Maksud yang disebut sebagai fawahish ialah semua bentuk-bentuk dosa besar. Sama ada zina, sama ada mencuri, sama ada seorang yang mendustakan agama Allah SWT. Maka ini disebut fawahish. Allah mengharamkan sebarang bentuk zina, terang-terangan atau sembunyi. Allah mengharamkan mencuri, terang-terangan atau sembunyi. Allah Ta'ala mengharamkan segala perbuatan keji, sama ada dilakukan terang-terangan dan juga sembunyi. Kerana dalam masyarakat jahiliah, kalau kejahatan dibuat secara sembunyi, mereka tidak dicela. Seumpama berzina secara sembunyi, maka tak apa. Atau mencuri bukan pada kabilah mereka, kabilah lain, maka tidak tercela. Jangan curi sama-sama mereka, sudah. Maka Islam datang, tidak. Sama ada ia terang atau tersembunyi, sama ada berlaku pada kamu atau pada orang lain, hukumnya sama. Ia perbuatan keji yang Allah Ta'ala haramkan. Wal isma, dan dosa. Maksud isma di sini ialah minum arak. Dan Allah juga yang mengharamkan arak. Mengharamkan sebarang bentuk dosa. Sama ada dosa-dosa tadi bersifat kecil ataupun dosa tadi bersifat besar. Maka ini perkataan bagaimana kata Hasan Basri, isma di sini ialah arak. Wal baghya, dan kezaliman. Disebut di sini wal baghya bi ghairil haq, kezaliman dengan tidak sebenar, yang meliputi mengambil hak manusia ataupun menceroboh hak manusia, sama ada dilakukan secara bersendirian ataupun secara berpakat. Kerana dalam tradisi jahiliah, kalau satu kejahatan itu dilakukan beramai-ramai, bagi mereka itu halal. Yang tak bolehnya bila buat seorang-seorang. Artinya kalau jadi lanun, jadi perompak jalanan, kalau semua satu kabilah, rompak satu kabilah, itu tidak tercela. Tapi kalau individu buat, baru tercela. Maka kata Allah, semua. Semua bentuk kezaliman, sama ada kamu lakukan bersendirian, atau kamu lakukan berkumpulan, atau kamu lakukan atas nama negara lalu menceroboh negara orang. Di atas nama negara sekalipun. Kalau ia kezaliman,
maka diharamkan. Kemudian Allah Ta'ala menyebut, wa an tusyriku billah, dan kamu menyekutukan Allah, ma lam yunazzil bihi sultana, suatu yang kamu tidak ada bukti, keterangan, dalil. Perbuatan mensyirikkan Allah Ta'ala tanpa sebarang dalil. Dan memang kamu tidak akan ada dalil. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan kamu mengata-ngata sesuatu lalu kamu menisbahkan secara pembohongan kepada Allah. Kamu dengan mudah kata Allah yang cakap begini, Allah yang kata begini, Allah yang larang, Allah yang suruh. Padahal Allah tak pernah suruh dan Allah tak pernah larang. Baik, inilah dia 5 usul, 5 asas pengharaman. Di mana para ulama menyatakan semua jenayah ini dia berada pada 5 kelompok ini atau 5 usul ini, semua jenayah, semua bentuk jenayah. Yang pertama, jenayah kepada keturunan berlaku disebabkan zina. Kerana itu Allah mengharamkan fawahish, yang bentuk zina. Ia jenayah pada keturunan, kerana lahirnya keturunan-keturunan yang tidak punya bapa atau tidak diakui oleh bapanya, hatta tidak diakui oleh orang yang mengandungnya. Lihat, ini jenayah pada keturunan manusia. Jenayah kepada anak kecil yang dilahirkan tanpa mereka diminta dilahirkan, tanpa mereka salah apa-apa, tiba-tiba si bapa menafikan dia bapanya. Sebab zina, si ibu yang mengandungkannya juga menafikan. Maka ini jenayah kemanusiaan yang luar biasa. Dan kalau kita tengok jenayah ini berleluasa di negara-negara yang lain daripada Islam. Sehingga anak-anak luar nikah, mereka dalam karakter yang tidak boleh dididik. Sebab kehilangan ayah pada waktu kecil, kehilangan ibu pada waktu kecil menjadikan liar, manusia liar. Manusia hilang kasih sayang dan kurang kasih sayang. Bayangkan ketika bayi-bayi lain dilahirkan punya ibu yang diakui, ibu yang menyayanginya sebab kelahirannya diharapkan. Ayah yang menyintainya kerana kelahirannya memang ditunggu-tunggu. Berbanding anak zina, kelahiran yang dibenci. Si lelaki pembuat pencetus itu tidak mengharapkan kelahiran. Si ibu ini juga takut akan kelahiran ini. Mereka tidak gembira dengan kelahiran ini. Kita bayangkan anak ini lahir dalam keadaan tidak disayangi. Tidak disayangi oleh orang yang mengandungkan dia. Dan penyebab kepada dia mengandung. Maka ini jenayah pada nasab keturunan. Sebab itu Islam memandang besar kesalahan zina. Orang yang bujang, yang belum pernah berkahwin, maka disebat. 100 perbuatan di khalayak ramai supaya datang malu pada mereka dan pada orang yang cuba untuk berzina. Manakala yang sudah berkahwin, kalau berzina direjam sampai mati. Kenapa? Sebab mereka akan melahirkan satu masyarakat jenayah pada keturunan yang tidak mampu disekat lagi. Contoh, seorang bila berzina lalu mengandung, keluar anak. Anak ini akan berkahwin. Tuan-tuan, berapa keturunan dia akan dimalukan? Oh, itu anak zina. Oh, itu cucu zina. Itu cicit kepada atuk yang telah berzina. Tentang keturunan dia malu sepanjang usia. Maka seharusnya pelakunya diambil tindakan yang keras. Sebab itu Islam mengharamkan semua bentuk-bentuk perzinaan. Daripada mukaddimahnya sehinggalah kepada kemuncak. Tapi kita tengok hari ini, bagaimana dunia yang tak ada agama menghalalkan zina dengan pelbagai alasan. Hak asasi manusia, atas nama ekonomi, atas nama pelancongan, atas nama mereka namakan sebagai pilihan sendiri. Ya, kamu memilih untuk berzina, tetapi anak itu bukan memilih untuk dilahirkan. Kalau anak ini membesar lalu ditanya apakah kamu memilih untuk dilahirkan dalam keadaan tidak punya bapa atau dikandung oleh seorang ibu yang tidak sukakan kamu, mereka kata baik, kami tak payah lahir. Pasti anak-anak ini tidak mahu dilahirkan dengan cara begitu. Bahkan tanya diri kamu sendiri, apakah kamu nak dilahirkan dalam keadaan kesan daripada zina ibu bapa kamu dulu? Pasti tidak. Tak ada manusia sanggup. Maka kerana itu, bila tanda kiamat, bila berleluasanya zina. Sehingga kata Nabi SAW, kamu akan dapati mereka berzina di tengah-tengah jalan lalu kamu mengikuti mereka. Kamu akan dapati nanti yang golongan Yahudi dan Kristian. Peringkat mereka menghalalkan zina sampai peringkat mereka berzina di khalayak ramai. Tetapi dulu waktu saya membaca hadis ini, waktu kita kecil-kecil baca hadis ini, Nabi kata la tattaba'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in
hatta law dakhalu fi juhrin dabbin lattaba'tumuhum qila ya Rasulullah al-yahuda wan nasara qala faman. Kamu akan dipengaruhi oleh mereka sedikit demi sedikit, kemudian banyak dan banyak, sehingga kalau mereka masuk ke lubang biawak kamu akan ikut. Lalu sahabat bertanya, Yahudi dan Nasara ke? Nabi kata siapa lagi? Dalam riwayat yang lain, hatta sehingga kalau mereka berzina di tengah jalan lalu kamu mengikutinya. Lalu ditanya siapa mereka? Kejawab Rasulullah ialah orang-orang Yahudi dan Kristian. Maka apa yang berlaku? Waktu kita faham tadi, oh zina tengah jalan, rupa-rupanya ia ialah satu ruangan mereka membudayakan budaya pornografi dalam filem, dalam pengiklanan, dalam percakapan, dalam lawak jenaka, dalam semua perkara. Akhirnya orang Islam mengikutinya. Akhirnya orang Islam bebas. Dan ia bukan satu kesalahan lagi. Bukan satu kesalahan. Cuma digradkan umur. Ini 18 tahun ke bawah, jangan. 18 ke atas okey. Sebab dia punya kategori filem 18 XX, sekian. Yang ni boleh bawah. Yang ni atas 18 okey. Ini filem dewasa dan sebagainya. Lalu bagi mereka tidak salah. Maka inilah apa yang disebut sebagai sehingga mereka berzina di tengah jalan. Maksudnya mereka tak mempromosikannya, menjadikan sebagai iklannya begitu dan sebagainya. Kamu juga buat benda yang sama. Kemudian Allah Ta'ala menyebut bila dalam penghalaman tadi, satu jenayah pada keturunan yang berlaku sebab zina. Dan yang kedua jenayah atas akal. Jenayah atas akal yang berlaku dengan sebab minum arak. Itu perkataan ism. Bila Allah menyatakan dalam ayat kita baca, Qul innama harramal fawahisha. Ketahuilah Tuhanku mengharamkan zina, fawahish. Ma zahara minha wa ma batan. Yang tersembunyi ataupun yang terang-terangan. Wal isma dan dosa, yakni arak. Bila Allah menyebut, yas'alunaka anil khamri wal maisir. Qul fihima ism. Mereka bertanya tentang arak dan judi, katakan itu dosa. Maka ism di sini, kata ulama, ialah arak. Arak ini jenayah pada akal. Akhirnya tuan-tuan lihat kita cuba memperkasakan akal dengan sistem pendidikan yang pelbagai, sistem pendidikan daripada sekolah tadikanya, kepada menengah, kepada kolej, universiti, kepada online-nya, kepada kursus itu dan ini, tiba-tiba dirosakkan akal dengan arak. Dah mengaji, dah hebat asal otak, kemudian ditumpukan otak dengan arak. Maka mana bijaknya manusia? Sudah dibela, dijaga otaknya dengan semua pendidikan dan pengalaman, dengan segala coaching dan sebagainya, tiba-tiba dirosakkan dengan arak. Ini jenayah pada akal. Kemudian Allah menyebut jenayah atas maruah atau disebut jinayat alal a'rad. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, jenayah di atas nyawa dan atas harta, dan ini yang disebut dengan perkataan wal bagh bi ghairi haq, kezaliman tanpa sebenar. Kezaliman tanpa sebenar itu meliputi 3 bentuk jenayah, iaitu jenayah pada maruah. Ada orang cuba kita katakan calari maruah orang. Just ambil gambar tuduh ni penunggang agama. Just ambil gambar tuduh ni pesonlak duit. Walau tak ada bukti, just ni nak kata je. Maka dia reka statement-statement tertentu. Ini maruah orang. Tentu pada zaman Facebook dan zaman ini, terlalu mudah kita nak tuduh dan fitnah orang. Kita just ambil gambar mana-mana, inilah scammer yang paling jahat ditipu saya. Padahal kita sendiri tak tahu betul ke dia tipu. Oh, hanya kerana kita tengok dia play victim, memainkan dialog mangsa, lalu kita mudah percaya. Kata ini yang berlaku dalam dunia hari ini. Mereka ambil satu gambar, lalu mereka pun storykan gambar. Ini sebenarnya scammer, dah tipu ayah saya tipu. Ya kita baca dan kita percaya. Adakah semudah itu kita ditagih kepercayaan? Dah sebut yang ni pula, ini pula ni penunggang agama ni. Walaupun hafiz Quran dah rogoh 10 orang. Statement. Tanpa ada bukti. Apakah begitu cara judgement, cara penghakiman hari ini? Dengan merosakkan maruah, bila pergi ke mahkamah pun tak pergi. Report polis pun tak ada. Sebab hari ini mereka kata bahawa membudayakan cara ini lebih kuat daripada report polis. Report polis buat apa? Padahal tuan-tuan, apa pun tuduhan kita kena ada bukti. Kalau begitu cara kita tuduh senang je. Ambil gambar siapa-siapa kita tak suka, okey kita pun tuduh dia. Dia ni dulu pernah merompak, pernah mencuri, tapi polis tak tahu. Dia dah curi duit saya bla bla bla, kita story, orang pun viral. Viral kan? Kita mungkin tuan punya pun tak tahu. Tuan punya diri, tuan punya gambar pun tak tahu. Sebab hari ni kita kan upload gambar secara bebas.
kita dah jadikan album kita album terbuka. Tak macam zaman dulu. Album kita duduk kat rumah. Orang yang berkunjung kat rumah kita je boleh tengok album kita. Hari ni album kita album yang dibaca oleh semua. Kita izinkan baca semua. Kita letak dalam IG story, kita letak dalam Facebook, kita letak dalam sekian. Maka orang pun baca. Gambar kita, gambar anak kita, gambar isteri kita, atuk nenek moyang kita. Kalau orang-orang nak buat jahat, ambil gambar kita. Lalu buatlah satu tuduhan. Susah ke benda tu? Tetapi hari ni, kepercayaan masyarakat dengan modus operandi seperti itu lebih kuat. Sedangkan Islam aja, dalam hal apa pun tuduhan, mana bukti? Bukti apa saya dah cakap ni? Inilah bukti. Itu bukan bukti. Itu tuduhan. Itu tuduhan. Bukti perlu dibicarakan. Hari ni tuan-tuan kalau seorang tu kena tangkap, kita dah kata salah. Salah. Belum apa cerita lagi. Belum. Hari ni bila seorang mendakwa dia dirogol. Ada satu kes yang saya baca. Seorang perempuan menengah mendakwa lelaki itu merogol dia. Lelaki itu tidak tahu menahu. Akhirnya dituduh secara salah. Selepas 6 tahun dia dipenjara, dia dibebaskan. Bila perempuan itu akhirnya mengaku dia tak pernah dirogol. Kita bayangkan lelaki itu bila di mahkamah, dia menangis. Kenapa dia perlu habis 6 tahun dengan tuduhan palsu seumpama ini? Ini contoh dah masuk mahkamah masih lagi tuduhan palsu. Bayangkan yang tak masuk mahkamah ni. Oh, kita senang jaja. Sebab tu tuan-tuan kita berpesan, jangan mudah viralkan. Kalau ada orang fitnah orang tu, orang ni dengan cara statement begitu tuan-tuan, kita jangan menjadi penyambung lidah fitnah ini. Kena ingat, bila maruah orang kita jatuhkan akhirat kelak, maruah kita dijatuhkan oleh Allah. Jangan senang-senang lah kita nak viral benda-benda macam itu. Tak betul lah dia kata ni. Jangan. Tuan-tuan ada bukti. Bukti saya ni lah. Ya, bukti perlu pada pendakwa mahkamah. Cukup kita mengambil sikap berhati-hati tapi kita tak viralkan. Tapi ada orang saya katakan tangannya mudah viral. Dia ingat dia tak akan bertanggungjawab. Dia menjadi salah seorang penuduh. Dia ingat bila kita tak ada bukti dalam Islam, disebat dengan 80 kali. Bukti mana? Bolehkah kita, sanggupkah kita buat report dan sebagainya? Dan ini ingatan bersama. Sebab saya katakan, kalau orang kata, Ustaz, kalau macam tu, banyaklah terlepas. Tuan-tuan, jangan buka ruang tuduhan kepada orang yang tidak bersalah. Walau mungkin terlepas beberapa orang yang buat salah, tapi demi menyelamatkan lebih ramai orang tak bersalah, itu jauh lebih baik. Daripada kita percaya, lalu membuka ruang untuk orang buat satu modus operandi, modus siapa yang dia kehendaki mengikut cara ini. Dia pun tulis dia bukan nama sebenar. Dia tulis dia Siakak Tiga Rasa, nama grup dia Siakak Tiga Rasa. Maka dia mulakan modus operandi. Dia mulakan Pahlawan Selatan. Dia mulakan dengan satu page dia Lanung yang Beriman. Maka dia pun mula buat cerita. Dia dah jadi page viral. Kita pun viral. Saya tak kata ianya kita katakan salah. Saya juga tak katakan betul. Saya bercakap tentang sikap berhati-hati kita. Tak mungkin kita semudah itu menerima tuduhan dengan beberapa viral yang kita dimasuk lalu. Dia cuma lalu dalam Facebook kita. Kata ini maruah orang. Dan ini yang disebut oleh Allah. Wal bagh bi ghairil haqq zaliman, tanpa sebenar. Tanpa sebenar apa? Sebab tanpa dalil, tanpa bukti dan sebagainya. Hanya dengar-dengar. Tapi bila kita bela kata, oh ini pentaksub. Orang taksub ni payahlah kita nak cakap. Ini bukan taksub. Ini prinsip kebenaran atau betul atau salah seseorang. Orang taksub macam tu lah. Kita kata pun tak percaya. Ya, kami pegang bukan sebab kata tu. Bukti mana? Tapi terus memainkan budaya. Pentaksub macam tu. Susahlah. Orang yang ramai pengikut ni bila kita tuduh, dia orang tak percaya. Taksub susah kan nak terima kebenaran. Kata bukan asas taksub itu. Asasnya bukti dan dalil. Oh, hanya screenshot itu tidak cukup. Itu bukan cara pendalilan. Sebab itu Islam berhati-hati dan isu-isu seumpama itu. Maruah orang tidak dipermainkan semudahnya. Kemudian yang kelima ialah jenayah pada agama. Jenayah pada agama itu firman Allah, wa antusyriku billah ma lam yunazzil bihi sultana wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, iaitu kamu syirikkan Allah. Mensyirikkan Allah ialah jenayah agama yang wajib diperangi oleh pemerintah sebagaimana Abu Bakar memerintah golongan murtad. Dan orang-orang yang mengatakan pada Allah apa yang tidak sebenarnya. Yang mengaku Tuhan, yang mengaku Nabi, ini yang mengada-ngadakan sesuatu yang tidak benar. Maka yang mengaku Nabi ini jenayah agama. Mengaku Tuhan ini jenayah agama. Yang mengaku mendakwa mengetahui perkara gaib ini jenayah agama.
Maka orang ni perlu dihakimi atas nama jenayah agama. Yang buat ajaran-ajaran sesat, maka ini jenayah agama. Kerana orang awam berhak mendapat apa yang benar, bukan apa yang sesat. Tiba-tiba ada orang yang bawa ajaran tak payah semayang, tak payah tutup aurat, tak payah. Kata ini jenayah agama. Tidak boleh berkompromi dengan jenayah agama. Sebab itu Al-Quran ini kekal, terpelihara, terjaga sampai hari kiamat. Supaya tak ada orang berani sewenang-wenang buat jenayah agama. Ini Al-Quran yang akan menelanjangkan pembohongannya. Dan ini hadis Nabi yang terus dipelihara sampai hari kiamat yang akan menjelaskan pembohongan kamu. Sejak bila pula sembahyang digugurkan kewajiban? Sejak bila pula aurat digugurkan kewajiban? Sejak bila pula harta pusaka tidak diwajibkan dibahagikan? Sejak bila dan sejak bila? Sedangkan Al-Quran masih ada. Sedangkan sudah Nabi yang terpelihara. Maka ini 5 bentuk jenayah, iaitu jenayah yang berkait dengan keturunan, jenayah yang berkait dengan akal, jenayah yang berkait dengan maruah, jenayah yang berkait tentang diri dan juga harta, dan jenayah yang berkait dengan agama. Kemudian sesudah Allah Ta'ala menyebut, inilah 5 pengharaman. Jangan dibuat. Kerana ia akan membentuk masyarakat yang baik. Tuan-tuan, bila tak berlaku zina, tak berlaku minum arak, tidak berlaku kezaliman, mengambil hak orang lain dan memfitnah maruah orang, bayangkan harmoni kehidupan manusia. Kemudian, bila tidak ada orang yang mempersekutukan Allah, tidak ada orang yang mempermainkan agama, bayangkan bagaimana hebatnya masyarakat. Kemudian sesudah Allah menyebut begitu. Baik, larangan Allah, ada sebahagian yang akan taat, ada sebahagian yang akan lawan. Ada sebahagian yang akan derhaka. Begitulah setiap kali perintah dan larangan Allah. Maka Allah kata apa? Ingat gini, kita ni semua akan mati. Allah menyatakan walikulli ummatin ajal. Bukan sekadar kita je mati, umat ni mati. Kita umat apa? Umat Melayu akan mati. Umat Arab akan mati. Sebagaimana umat dahulu dimatikan. Umat Nabi Lut dimatikan. Umat Numrus, umat zaman Nabi Ibrahim dimatikan. Dah tak ada keturunan. Umat Nabi Nuh dihancurkan, habis. Semua umat-umat, dia bukan sekadar individu dalam umat tu mati, umat tu juga akan hilang namanya. Sama juga negara. Negara yang wujud kemudian tidak wujud, banyak mana tuan-tuan? Kalau kita hari ni ada 198 negara katakan. Sebelum ini ada negara-negara yang wujud yang sudah pun hilang. Tamadun-tamadun yang sudah pun hancur. Nama-nama yang sudah pun tidak disebut. Yang cuma tinggal beberapa kesan-kesan sejarah. Baik sebagaimana kita bernama individu yang akan hilang atas dunia ini. Mati. Umat pun akan mati. Slogan tak Melayu hilang di dunia. Mungkin valid untuk satu tempoh. Tapi bukan selama-lamanya. Melayu akan hilang. Arab akan hilang. India akan hilang. Cina akan hilang. Kenapa? Janji Allah. Allah sebut. Walikulli ummah. Bagi setiap umat. Yakni setiap kurun, setiap keturunan, setiap peribadi, setiap benda yang wujud. Semuanya ada ajal yang maklum. Waktu yang ditentukan oleh Allah. Allah berikan satu tempoh. Sama ada tempoh yang dihadkan hidup di dunia. Sama ada tempoh itu tempoh kebahagiaan dan juga tempoh kehebatan sehinggalah berlaku pada tempoh kehinaan dan kecelakaan. Tentu maksud ajal ini dia umum ajal. Setiap benda ada ajal atau ada waktu terbatas. Ya memanglah kita faham secara umum mati. Baik mati itu kemuncak klimaks. Tapi sebenarnya semua benda kita gembira ada ajal. Lepas ni kita sedih. Sedih pun ada ajal. Lepas ni kita gembira. Maksudnya ada waktu yang tertentu. Kita muda pun ada ajal. Kejap nanti kita tua. Walaupun nama kita muda. Saat nama saya muda, tak kamu pun akan tua. Walaupun kamu letak nama muda. Nama dia pemuda, bank muda. Lagi muda. Tak akan sampai waktu muda tu hilang. Kalau kita katakan kita ketua. Akan sampai ajal ketua kamu. Akhirnya kamu jadi orang biasa. Tak banyak mana Perdana Menteri jadi orang biasa. Daripada Perdana Menteri jadi orang biasa. Daripada YB jadi orang biasa. Daripada Exco jadi orang biasa. Kerana ajalnya dah sampai. Jadi ajal ini kemuncaknya mati. Tetapi pada semua benda maksud ajal ialah ada tempoh. Kalau tuan-tuan tengok kicap, dia ada tempoh dia bila. Dia pun tulis tempoh ni sekian. Kalau tuan-tuan tengok ni, kacang helwah tu dia pun ada tempoh. Berapa bulan? 2 bulan. Selepas dia digoreng 2 bulan. Dia tempoh. Itu namanya ajal.
Lepas tu kita makan mesti liuk ni. Orang kampung saya panggil liuk. Liuk ni lemau. Dia tak crunchy dah. Dia jadi macam kerah gusi dah. Tak boleh dah. Jadi di sini maksud ajal. Bila Allah menyebut likulli ummatin ajal, setiap umat ada ajal, bukan sekadar membabitkan mati yang kemuncak ajal. Bukan membabitkan tempoh. Setiap benda ada tempoh. Hari ni kita mungkin berjawatan tinggi, habis tempohnya habislah kita. Hari ni kita mungkin imam, qari, esok kita habis dah tempoh imam jadi makmum. Hari ni mungkin kita pergi kuliah. Hari ni nanti tempoh kita pun habis, kita pun dengar kuliah lah pula. Atau tu tak boleh buat apa-apa. Maka setiap orang ada tempoh. Kemudian Allah kata, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, bila sampai tempoh yang Allah tentukan. Wa imam tempoh saya katakan had batasan waktu, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka tidak ada yang dapat melewatkan, tidak ada yang dapat mengawalkan. Kita target kita nak serah jawatan minggu depan. Bukan tempohnya minggu ni, maka minggu ni kita jatuh. Kita duk target kita akan terus sihat sampai minggu depan. Tak tunggu minggu depan, minggu ni juga kita sakit. Begitu namanya ajal, waktu. Sama juga nyawa kita. Kita ingat, sempatlah tengok cucu, tengok cicit. Tidak. Bila datang ajalnya, walaupun nak beranak lagi 2 jam, kita mati, maka mati. Tidak ada yang menjadi alasan untuk kita panjangkan tempoh kita. Tidak ada. Tidak ada sesuatu yang boleh melambatkan atau mempercepatkan. Baik, kenapa Allah Ta'ala selepas menyebut tentang benda pengharaman, perkara yang diharamkan, Allah sebut ajal? Supaya manusia mengetahui. Yang patuh, ingat, ada ajal dan di situ kamu akan dapat balasan yang baik. Yang tak patuh, ingat, kamu degil, kamu tak nak ikut perintah Allah, ia juga akan berakhir hidup kamu. Dan bila sampai ajal, kamu akan tahu apa yang berlaku. Yang Allah jelaskan pada ayat yang berikutnya, itu ayat 35 dan 36 dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.